Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla awladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul azim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Dan demikian juga yakni jahatnya ketua-ketua orang musyrikin itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, menghasut kebanyakan mereka dengan kata-kata indah. Zayyana likatsirin minal musyrikin, menghasut dengan menggunakan kata-kata yang indah untuk memperlihatkan indahnya perbuatan membunuh anak-anak mereka. Qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka. Liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum, liyurduhum, untuk membinasakan mereka, waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalaulah Allah kehendaki, nescaya mereka tidak melakukannya. Oleh itu, fadharhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Satu lagi, di antara perkara yang buruk berlaku dalam masyarakat manusia ialah membunuh anak. Membunuh anak selepas daripada menjadikan wali kepada mereka syaitan. Satu perkara yang paling jahat sekali, buruk sekali dalam masyarakat manusia apabila berwalikan syaitan, hawa nafsu. Ini semuanya ni syaitan. Yang sepatutnya manusia berwalikan Allah, kerana telah disebutkan dahulu alasan-alasannya mengapa manusia perlu berwalikan Allah. Terus saja, sebab Allah padanya segala-galanya, selain daripada Allah tidak mempunyai apa-apa. Kemudian syaitan tidak berhenti setakat itu, tetapi dia ingin memusnahkan masyarakat manusia, memusnahkan kehidupan manusia sebagaimana yang dijanjinya dahulu sejak Nabi Adam lagi alaihi salatu wassalam. Dikata la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku akan sesatkan manusia seluruhnya, semuanya, kecuali hamba-Mu yang ikhlas jua, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di antara agenda yang dilakukan oleh syaitan untuk memusnahkan masyarakat manusia ini ialah memusnahkan keluarga. Bagaimana memusnahkan keluarga? Dihapusnya pengikat rasa kasih sayang dalam keluarga. Sayang bapa, sayang ibu kepada anak-anak, sayang anak kepada ibu bapa. Apabila wujudnya ikatan kasih sayang antara anak dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan adik-beradik, permusuhan tidak akan berlaku. Bila tidak berlaku permusuhan, hidup mereka saling bekerjasama, bertukar kasih sayang antara satu dengan lain, antara satu sama lain. Apabila tidak ada rasa kasih sayang, bapa sanggup membunuh anak. Dan pernah berlaku dalam sejarah manusia. Ibu boleh buang anak. Mengapa? Kerana tidak sayang kepada anak-anak. Kesayangan yang asalnya wujud pada semula jadi, yang diletak Allah pada ibu bapa, dihapuskan, dibuang. Na'udzubillah. Buang. Bapa tak sayang anak, ibu tak sayang anak, adik-beradik tidak wujud kasih sayang sama mereka, masing-masing berkelahi antara satu dengan lain disebabkan harta ataupun apa saja. Bapa tidak menunaikan kasih sayang yang sama kepada anak-anak, menyebabkan antara sesama mereka cemburu antara satu dengan lain. Ini adalah satu bala. Bala apabila manusia sekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak serah dirinya kepada Allah, bala menimpa-nimpa kepada mereka. Bala ini tidak boleh dianggap kecil.
Pertama sekali, bunuh anak. Yang kedua, anak-anak tidak ditumpahkan kasih sayang, tidak dipelihara mereka dengan sebaik-baiknya, tidak diberi pendidikan, tidak diberi pendidikan agama kepada mereka. Ini maknanya hapus, bunuh anak-anak. Anak-anak takkan hidup lagi apabila tidak ada rasa kasih sayang, tidak wujudnya pendidikan yang secukupnya, pendidikan agama, dididik mereka dengan ajaran-ajaran yang salah, tidak berasaskan kepada agama. Ini paling bahaya sekalinya. Selain daripada setelah dibuang rasa kasih sayang, zayyana maknanya rasa kasih, rasa cantik. Kita bebaskan anak mereka nak main, nak belajar, tak nak belajar apa, mau apa, beri saja kepada mereka. Beri. Jangan ganggu mak bapak ada mempunyai kerjaya masing-masing. Jangan ganggu, nak duit berapa, bagi saja, supaya anak tak mengamak, tak marah kepada ibu bapa. Bunuh mereka artinya semata-mata kerana ingin jaga kehidupan kita, kepentingan ibu bapa berkerjaya, maka anak-anak dibiarkan, adalah sesuatu yang malang. Keluarga ini dia panggil keluarga abtar. Keluarga abtar ni keluarga yang putus hubungan. Putus artinya dia punya kesuburannya itu sudah mati kesuburan dalam keluarga, keturunan. Kesuburan ini sepatutnya manusia berduka cita apabila putus keluarganya, putus keturunannya. Sama ada putus keturunan ini tak diberi kepada mereka hidup, tak diberi pendidikan, ataupun keluarga yang sepatutnya subur ini dirancang. Beranak 4 orang cukup 4 orang. Malu ke orang pergi orang tengok anak penuh kat rumah puluh-puluh orang. Malu ke orang. Malu anak ramai. Malu sepatutnya seorang yang berbangga dengan keluarganya besar, subur sungguh keluarga ni. Anaknya belah-belah, subur. Tapi malu ke orang. Jalan rumah orang malu macam jari jalan. Malu. Ini perasaan malu sudah bertukar. Pada tempat yang orang sepatut bangga, dia sudah malu. Kan bangga, ramai anak. Dia tidak risau lagi kepada pelapisnya. Bila masa saja dia tinggal dunia ini, artinya dia sudah mempunyai pelapis yang cukup gagah. 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Oh, ini sudah cukup. Orang nak anak laki-laki 4 orang supaya boleh usung dia ke kubur, tak pakai orang lain. Sekurang-kurangnya paling rendah sekali berfikir, paling rendah sekali. Tapi dia orang fikir sekarang van masjid dah ada, tak payah fikir lagi. Dulu betul 4 orang anak nak usung anak bapak pergi kubur, mak pergi kubur. Sekarang ni tidak lagi. Zayyana, rasa cantik hidup tanpa anak-anak. Wa kadzalika, ayat menyatakan wa kadzalika begitu, wa kadzalika dan begitulah. Bagaimana begitulah jahatnya syaitan ini. Zayyana menghiaskan, yakni menjadikan orang tu rasa cantik, rasa terhias ini sebab apa? Likathirin minal musyrikin, terhias kepada kebanyakan orang musyrikin. Qatla auladihim syuraka'um, bunuh anak-anak dengan pengertian yang lebih luas lah. Kalau nak cakap bunuh anak-anak ni, manusia mana boleh bunuh anak-anak? Binatang pun tak bunuh anak-anak, apakah manusia? Boleh jadi manusia bunuh, binatang tak bunuh anak-anak dia, manusia bunuh. Boleh jadi begitu. Tetapi dengan pengertian yang lebih luas lagi, termasuklah dalam ni merancang keluarga supaya jangan jadi besar keluarga, tidak beri pendidikan anak dengan sempurna. Umpamanya ibu bapa yang merasa tukar kerjaya mereka dengan mendidik anak-anak, ini semuanya ni boleh dimasukkan di sini. Islam mahu supaya anak-anak merupakan harta, aset yang paling berguna, paling mahal harganya. Liurduhum, Zayyana dengan kata-kata yang indah. Mengapa dia perhiaskan gitu? Liurduhum, untuk membinasakan mereka. Membinasakan siapa? Membinasakan keluarga, membinasakan ibu bapa. Binasa ibu bapa apabila anak-anak tidak diberi pendidikan, anak-anak tak cukup ramai. Binasa keluarga ibu bapa jadi selamat bila anak-anak yang ramai. Mereka bimbang, ada seorang yang bimbang, rezeki tak cukup. Sebenarnya rezeki dibuang. Kelahiran seorang manusia bersama-sama dengan dia bawa rezeki. Dia bawa rezeki bersama-sama dengan kelahiran anak-anak. Bumi adalah tempat mereka yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicarikan rezeki. Di dalam perut bumi, di laut, di darat, di mana-mana saja rezeki mereka penuh, cukup untuk hidup mereka.
Mengapa manusia menentukan kehidupan anak-anak dengan rezeki yang mereka tidak punyai? Mereka tidak punya langit dan bumi, mereka tidak punya harta. Mengapa berfikir masalah anak-anak? Sempurnakanlah ibu bapa tanggungjawabnya terlebih dahulu. Yang lain-lain itu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Liurduhum, untuk membinasakan mereka. Liurduhum untuk membinasakan mereka, satu makna. Liurduhum, untuk merendahkan kedudukan mereka, untuk merendahkan kedudukan. Radi maknanya buruk, huduh. Buah-buah yang kita jual, yang dijual di pasar, ada buah-buah yang sudah busuk, ini radi, barang yang dah tak laku. Liurduhum, untuk menjadikan keluarga itu tak laku, buruk, tidak punya nilai. Mengapa? Apabila hilang dalam hatinya rasa kasih sayang pada anak-anak, dia akan sendirinya menjadi radi. Barang ni barang tidak bermutu lagi, tak bermutu, buruk nilainya. Pertama, waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Pada Arab jahiliah dahulu, mereka bunuh anak-anak. Mengapa? Kerana ingin mengelirukan mereka mengenai agama mereka, kerana memuja berhala, kerana berhala-berhala mereka tak suka anak-anak ramai, berbagai-bagai lagi fahamannya, berbagai-bagai fahaman. Liurduhum, untuk mengelirukan mereka. Keliru bagaimana? Mengelirukan manusia ini dengan satu konsep yang baru. Konsep baru, hidup ramai, hidup anak dengan rancang keluarga, sebutnya istilah merancang keluarga. Rancang keluarga, anak 4 orang ni cukup berilmu, cerdik mereka, boleh dikawal kesihatan. Anak ramai pun buat apa kalau tak ada pelajaran? Anak 10 orang berpelajaran, mengapa salah? 10 orang tak boleh kau macam tu. 4 orangnya, belum tentu 4 orang anak ini semuanya mendapat pendidikan yang baik. Belum tentu. 4 orang boleh melahirkan anak cerdik-cerdik, cukup sihatnya. Anak yang ramai-ramai tak sihat. Belum. Satu konsep yang salah. Pemikiran tidak mempunyai asas sama sekali. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk melakukan mengelirukan mereka mengenai agama mereka. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Allah kehendaki, nasihat tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala boleh guna tenaga gaib. Barang siapa yang nak bunuh anak dia, tak beri pendidikan, anak dia demam dia hari itu, sakit kepala dia hari itu, tak boleh bergerak dia hari itunya. Tak boleh bergerak. Pasal apa? Pasal dia khianatkan anak. Boleh Tuhan guna kuasa gaib macam ni? Boleh. Tanggungjawab bapa mesti adil, mesti beri hak anak-anaknya, didik mereka dengan betul. Tiba-tiba dia didik dengan tak betul, putus tangan dia, jadi sakit dia hari itu 2-3 bulan sebabnya melakukan kesalahan antara anak-anak. Ini penggunaan kuasa gaib yang boleh diguna oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan tak guna. Tak guna kuasa ini. Ibu bapa yang zalim, tak zalim kepada anak dia, dia didik betul tak betul, dia pun tak ada kesan apa-apa, tapi yang menjadi kesannya kepada anak dia, yang anak dia kesan pula pun mempunyai jangka panjang. Bukan hari ini, bukan besok, tetapi 10 tahun, 20 tahun akan datang ke dia sedar bahawa keluarga dia miskin. Dia akan berbangga, dia melihat orang lain keluarganya besar, anak-anaknya mendapat pelajaran, semuanya rasa bangga. Sayang, anak-anak dia yang tidak diberi pendidikan, baru dia tahu. Jadi oleh kerana itu Allah tidak menggunakan kuasa gaibnya, tidak menggunakan tenaganya untuk membetulkan perkara ini, namun dia biarkan kepada manusia. Fadharhum walau sya'allahu ma fa'aluhu, dan kalau Allah kehendaki, nasihat mereka tidak melakukannya, tak dapat melakukannya. Kalau Tuhan gunakan, tapi masyiah Allah dalam dunia ini diserahkan kepada manusia. Manusia mempunyai kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kehendaknya. Manusia mempunyai daya ikhtiarnya sendiri, dan Allah juga akan mempunyai daya ikhtiarnya. Daya ikhtiar manusia ini menurut sunnahnya dibiarkan kepada manusia. Apa yang dipilih oleh manusia, itulah dia. Apa yang ditanam oleh manusia, itulah buah yang akan dihasil olehnya. Tidak akan berlaku di sini apa yang ditanam oleh manusia lain buahnya. Sebab Tuhan tak mahu awak tanam pokok durian, Tuhan lahirkan pokok durian tetapi buah rambutan. Pasal apa? Tuhan tak benarkan keadaan. Tidak. Ikhtiar manusia adalah bebas, buahnya sebebas yang dipilih oleh manusia sendiri.
Fadharhum wa ma yaftarun. Oleh itu, wahai Muhammad, biarkan mereka dengan apa yang mereka ada-adakan itu. Biar mereka fikir itu anak-anak boleh merosakkan kehidupan masa depan mereka, anak-anak yang ramai, dan anak-anak ini mesti diberi kepada mereka kebebasan. Apa yang mereka mahu, hiburan dalam rumah, di luar rumah, nak balik ke rumah, tak nak balik ke rumah pun, biarkan mereka. Muhammad, salah cara itu, tetapi biarkanlah mereka apa yang mereka reka-rekakan itu, kelak mereka akan tahu balasannya. Seterusnya, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yaf'aluhu Allah.